Ya, baik. Dan, okay. So, kita sambunglah balik tadi. Tapi yang ni sebab cikgu buka kat komputer baru, so apa yang kita tulis tadi semua tak ada. Okay, jangan risau. Yang lama tu rasanya dekat komputer satu lagi tu dia save. Okay. So, kat sini tadi, real debt, apparent debt. Okay. Oh, sudah. Okay, boleh pun. Okay, so compare. Cikgu buat ringkas je lah. 5.1. The real debt is deeper than 5.2. Apparent debt pun sama. Apparent debt 5.1. 5.1 is deeper than 5.2, the apparent debt. Okay, so dia punya relate the debt, real debt and parent debt. Okay, the deeper the real debt, the deeper the apparent debt. Okay, so name the light phenomena, refraction of light. Okay, so diagram show incomplete ray. Complete the ray diagram to show the image form. Okay, so kita ambil yang ni. Yang ini, ya Allah, kenapa dia kat sini? Cikgu, Irfan nak join. Dia nak accept. Oh, dia tak, cikgu tak accept ke? Belum. Okay, kejap. Dan. Oh, cikgu tahu kenapa cikgu tak accept lagi. Sekejap cikgu satu benda cikgu tak buat. Connect to my second screen. Okay. Lepas tu okay, lepas tu project. Extend. Tak ada. Okay, done. Mana cikgu punya mouse? Sekejap. Okay, dah jumpa. Okay, so two participant. Next one, share. Ya, kenapa ini? Hello? Cikgu okey tak cikgu? Cikgu you okey? Hello cikgu. Hello, nampak tak? Kau nampak cikgu tak? Hello. Dapat. Cikgu. Okay. Kenapa dia jadi begini? Itulah dugaan belajar, dugaan. Hari ni berapa bulan Hari ni 3. 3, okey. 7 hari bulan akan ada pengumuman bila korang balik sekolah. Esok cikgu. Kata 7, cikgu tak tahu. Korang mungkin balik minggu ketiga atau korang balik awal Julai. Tapi rasa awal Julai. Oh, I thought. Oh. Sebab cikgu sekolah minggu depan kan buka sekolahan patut kan kalau ikut cuti sekolah yang betul kan. So cikgu sekolah dah kena balik sekolah, kena duduk sekolah 2 minggu tanpa student. So nak kena settlekan semua korang punya apa nama tu? Jalan lah, laluan lah. Betul lah. Bukan dia buka sekolah 24 je. Tak. Itulah antara hujung Jun ataupun awal Julai. Antara minggu tu. So dia akan umum nanti. Sebab cikgu sekolah dah kena balik sekolah dah. Lepas tu pagi tadi cikgu tengok kat MHI dia kata 3 hari kat sekolah, 2 hari online. Tu sekolah harian tu, cikgu rasa sekolah harian tu. Lepas tu dia kata yang belajar kat sekolah subjek teras, subjek elektif online. Rehat 3 kali, ada macam-macam tadi pagi tadi kat MHI. So siapa yang nak boleh tengok balik MHI. Pagi tadi. 3 kali rehat lah. Lepas tu masuk sekolah pukul 8 sampai 12. Tak ada perhimpunan. Pagi-pagi terus masuk kelas. Satu hari hanya 4 subjek. Yang tak ada perhimpunan tu saya suka. Tak ada perhimpunan saya suka. Tak ada perhimpunan, satu hari 4 subjek sahaja. Sebab dia tak nak banyak lalu lintas.
Tak tahu 4 subjek macam mana korang nak buat satu hari. Kalau subjek yang tak penting macam muzik semua tak payah kan? Tak ada. So maknanya dia akan ambil yang nak exam je lah. Sebab yang masuk pun form 5 dulu. Form 5, form 6. So korang akan belajar benda yang nak exam je lah. So tak adalah subjek-subjek yang lain-lain pelik-pelik ke apa ke, tak ada. Terpaksa hold dulu. Okay, so kita sama yang ni lukis dia. Yang ni macam ni kita nak lukis duit shilling tu. Yang pertama gambar ni, mana pergi mata dia? Okay, mata orang tu sebenarnya dekat sini tau. Kat tepi ni cikgu lukiskan mata dia. Ni mata dia kat sini ni. Ni ada mata sebenarnya. Nampak bulu mata dia lentik. Dia pakai Maybelline. Okay. So macam nak lukis dia. So ambil pembaris. Straightkan pergi mata dia dulu. Sebab dia sepatutnya bend away. Okay. Ingat balik kenapa bend away. Because light travel from denser, which is glass block, is denser to less optical density. Okay. Less than. So sudut dia akan jadi bigger. Okay. Jadi bigger. Ni smaller. Right. So sekarang ni macam mana? Itu baru satu markah tu. Dengan anak panah there's only one mark. Dia nak dapat 3 mark. 3 markah. Okay, nombor 2. Garis tadi tu straight putus-putus dulu. Okay, so cikgu tak ada pembaris. So hopefully korang ada pembaris. Buat putus-putus. Okay, lepas tu korang tengok yang shilling bawah ni. Ni nombor 2 lah. Shilling yang bawah ni parallel to it. Selari dengan dia ni. Satu line ni. Okay. Kat sini lah. Macam tu. So dekat situ kita lukis coin dia. Okay, so coin dia. Follow lah coin dia tu. Gitu. Alright, tu markah ketiga. So ni markah kedua. And this is markah ketiga. Okay. Kalau nak dapat orang kata apa, cikgu korang nampak bijak boleh buat macam ni. Tanda ni sampai sini. D kecil apparent depth. Tanda sampai bawah. D besar real depth. Tapi tak ada markah pun. Okay, tak ada markah. Markah dia yang cikgu tanda 3 tu. Line, putus-putus, image. Okay, line, putus-putus, image. Okay, dapat tak? 3 marks. Okay, ray diagram semua 3 marks tau. Yes, Azmi. Saya confused apa beza refraction dengan diffraction. Refraction dengan diffraction. Okay. Diffraction tu macam mana wave spread bila ada obstacle. So kalau macam light ni, diffraction dia kalau contohnya kita ada, for example kita ada cahaya macam ni. Okay, lepas tu kita ada obstacle. Okay, dia nak lalu ni, ini ada dot, ada lubang. Okay, dia nak lalu that obstacle, itu diffraction. Ataupun kita ada light kat sini, and then dia nak pass through slit, celah macam ni. Okay, ini pun lalu obstacle. So apa berlaku? Bila dia keluar daripada that obstacle, dia spread. Dia akan jadi bigger. Dapat tak? Okay, so kalau yang macam ni, ini light travel. Ini bukan diffraction. Because dia pass through different medium. Okay, dia bukan lalu macam ni. Dia bukan lalu celah ke, dia bukan lalu bulat gap macam tu. So ingat balik diffraction, kalau korang ingat balik diffraction, syarat diffraction macam mana? The gap must be smaller. So kalau kata lubang ni besar, cahaya relax je lah, dia straight je lah. Dia tak spread. Because diffraction is spreading of wave. So dia spread bila dia pass through obstacle and the obstacle is too small. So obstacle tu kena kecil. Kalau besar tak ada apa-apa. Okay, so tu 3 markah untuk yang ni. Tapi kalau macam soalan Azmi tu diffraction, dia tak adalah dekat bab ni. Sebab dalam bab ni kita belajar 2 fenomena je. Reflect, refract.
Reflect dengan reflect. Diffract belajar dekat wave. Okay. Next one. Ni best. Ni 2016. Okay. So diagram show the structure of rare reflector of a bicycle created by a student. The reflector consists of identical plastic prism which critical angle is 42. Okay, so ni recap balik critical angle. So kalau ada soalan, benda pertama yang kita kena cari, kalau dia tak bagi, is to find the critical angle. How to find critical angle? Use a formula. Refractive index equals to 1 over sin critical angle. Okay, and then kita kena buat apa? Buat comparison with the incident. If the incident smaller than critical, incident equals to critical, incident bigger than critical. Okay, so dia ada 3 gambar. Selalunya kalau yang nak buat nampak beza dia, cikgu buat macam ni. Okay. Ni kita belajar refraction. When the incident, kita dapat refraction. When the incident less than critical. Okay, tapi kalau kita besarkan lagi incident tu, for example, cikgu besarkan, dapat macam ni, 90 degree. So ni incident equal to the critical angle. Or the last one, for example, cikgu buat warna biru ni, dia ke dalam. Jadi bila incident bigger than critical. So bila bigger than critical, ini baru total internal reflection. Okay, so kat sini dia bagi tahu critical angle is 42. Okay, critical angle is 42. Dia dah bagi tahu dah. So, ni cikgu pakai warna yang sama lah. Incident less than critical, warna merah. Incident equals to critical, warna hijau. And incident bigger than critical, warna merah. Ni total internal reflection. Yang ni akan bend at 90 degree. Yang ni refraction. So kita kena sentiasa compare our incident. Okay, so ini good question. Tahun 2016, ramai kantor soalan ni. Okay, so contoh kat sini. Okay, critical angle dia bagi kat atas 42. Okay, step number 1 tak payah buat. Because you have been given the critical angle. Step number 2, nak cari incident and compare. So kat sini incident dia dah bagi. Incident dia 30 degree. Okay, so what will happen? Cuba korang fikir apa yang jadi antara 3 yang cikgu cerita kat atas. Dia jadi refraction ke? Dia jadi total internal reflection ke? Atau dia bend 90 degrees? Okay, rasa yang mana? Okay, tengok insiden dia. Insiden dia 30. So, berapa dia punya, apa yang jadi? Insiden dia 30, refraction critical dia 42. So, yang mana satu? Warna biru, warna merah ke? Warna hijau ke? Warna biru? Dapat tak ni? Merah kan? Merah sebab insiden dia smaller than critical. Okay, insiden dia 30, critical dia 42. So apa jadi? Dia akan refract. Maksudnya yang jadi dekat cahaya ni akan keluar. Cahaya ni akan keluar sebab apa? Insiden dia dekat sini, sudut dia, insiden dia 30. While the critical is 42. So what happen? Refraction. Okay, kalau kata cikgu nak tambah sikit soalan, cikgu nak cari berapa dia punya refracted angle. Boleh tak cari berapa dia punya refracted angle? Okay, ni kalau soalan tambahan lah. Okay, kalau nak cari refracted angle, cikgu kena guna refractive index sama dengan sin sudut besar over sin sudut kecil. Which is refractive index cikgu tak tahu. Sin R tak tahu. Sin I, sin 30. Okay. Tapi boleh tak cikgu cari refractive index?
Berdasarkan maklumat yang cikgu tu, boleh tak cari refractive index? Boleh tak cari N? Okay, rasa boleh tak cari dia punya refractive index? Cikgu bagi hint. N sama dengan 1 over sin C. Boleh. Okay, dapat berapa? Sebab C dia bagi tahu, C 42. So 1 over sin 42. So dapat berapa refractive index dia? Okay, kalkulator. Mana cikgu punya kalkulator ni? Okay. 1.494. 1 divided by sin 42. Okay, 1.49. 1.49 lah, ambil lah 1.49. Okay, so kalau kat sini cikgu nak cari berapa sudut dia, boleh. Cikgu ambil 1.49 tu because every material has its own refractive index. So refractive index untuk this transparent untuk prism ni adalah 1.49. Okay, so tak tahu berapa tapi bawah ni boleh cari. Okay, cari R. Okay, 0.745 shift sign 48.16. So sudut tu adalah 48.16. Okay, so ini adalah reflector. Dia cakap kat sini. So diagram show a structure of rare reflector of a bicycle created by the student. The reflector consists of identical plastic prism with critical angle is 42. Okay, so budak ni dicipta reflector. Reflector ni kalau korang tengok lampu kadang-kadang dia letak kat belakang, lampu basikal warna merah tu, orang suluh nampak warna merah, tu reflector. Okay, tapi dia pakai prism yang dia pakai ni salah. So kalau dia nak pakai total internal reflection, dia kena guna prism. Okay, prism yang lain lah. Dia tak boleh pakai prism yang ni. Okay. So soalan dia, what is the meaning of critical angle? Ya. Kan dia bagi reflective index of the prism kan? Ah. Reflective index tu kalau dia tak affected by shape je kan, dia affected by material je kan? Yes, dia affected by material only. Okay. Maksudnya kalau cakap mana nota dia? Sekejap cikgu buka nota. Noko. Simple note. Simple note wave, simple note light. Oh, okay, jumpa. Kalau kat nota ni, tu dekat bahagian bawah tu, ada cikgu senaraikan a few things. Kalau vacuum 1, kalau air pun dia consider 1 sebab 1.002, 1 lah tu, dia buat round off. Kalau water 1.33, kalau prism 1.4 sampai 1.9. That's why soalan ni dia kata dia pakai prism. So dia punya refractive index yang dia bagi is 1.49. Okay, so dia ikut bahan je. Dia tak ikut bentuk semua. Okay, depend pada bahan. Okay, what is critical angle? Ni korang kena hafal. Critical angle is the incident angle that produce refracted angle of 90 degree. Okay, sudut 7 yang menghasilkan sudut biasan 90 darjah. Okay, critical angle is the incident angle that produce refracted angle at 90 degree. Okay, lepas tu B1 dia kata on diagram complete the ray. Okay, complete the ray of light. So complete kan lah. So complete kan, kita akan dapat jawapannya yang ni tadi. Okay, dia akan keluar. Okay, dapat tak? Okay.
Ada soalan? Oh, hari ni tak ada orang chat. Oh, bagus. Okay, nombor 2. Based on your answer, what happened to the ray of light? Okay, what happened to the ray of light after entering the reflector? Okay. So dia apa jadi? Dia tanya apa jadi? Lepas lalu tu apa jadi? So yang berlaku adalah refraction. Kalau ditanya kenapa refraction? Because the incident angle is smaller than the critical angle. Okay. Because the incident angle is smaller than the critical angle. Okay. Alright. Kalau kata besar tadi, kita cakap lah total internal reflection because of incident equal to critical. Tapi dalam kes soalan ni tadi, incident dia 30, critical dia 42. So it is less. So it is less, macam cikgu terang kat sini, if it is less, refraction. If it is equal, 90 degree. If it is bigger, baru total internal reflection. So kena tengok dia punya, apa nama tu? Condition. Kena tengok condition. Okay, so based on the observation, the student found that a few modifications should be made so that the reflector reflect more light. The modifications are based on the following: the angle of prism use, number of prism use. Okay, based on the prism in diagram 7, calculate the refractive index of the plastic prism. Ini cikgu dah terang tadi lah, kita buat kat atas. Okay, dia bagi tahu critical is 42 degree. So dia nak berapa refractive index? Ni guna formula yang tadi, n equals to 1 over sin c. Okay. So kat sini the angle of prism. Okay, so kalau nak dapat total internal, korang kena pilih satu prism, which is this one. 45, 90, 45. Okay. Kenapa? Kalau you use this prism, baru dapat total internal. Okay, kenapa? Kita tengok balik. Critical angle tadi berapa? 42. If the light travel here, so this is the normal line. So mathematically, this is 90, this is 45, so this one is 45. So the incident will be 45. So the incident bigger than critical, as 45 is bigger than 42. Total internal reflection occurs, so dia turun ke bawah. Okay, so the angle of prism use 45, 90, 45. Kenapa? So the incident angle will be bigger than the critical angle. Okay. Number of prism higher. Okay, atau banyak. Reason. More light can be reflected. Okay. Okay, more light can be reflected. Kenapa reflected? Sebab total internal reflection. Fenomena dia total internal reflection. So it can be reflected. So dia boleh
apa nama tu? Dipantulkan. Okay, so it can be reflected. Okay, Achano, dapat tak? Dapat. Okay. Okay, next. So ni kita dah calculate D, dah calculate habis. So 2, 2, 4, 6. Okay, lepas tu yang tadi 6, 7, 8. Okay, so lens pula. Okay, so ni sepatutnya tak lens ni. Ni masih lagi total internal reflection. Okay, diagram 8.1 show incomplete light ray entering the glass prism, the refractive index 1.5. So soalan dia yang pertama, calculate the critical angle. So formula dia refractive index 1 over sin critical. So nak cari critical angle, sin critical equals to 1 over 1.5. Jangan lupa shift sign. 1 divide 1.5, shift sign answer. Answer 41.8. Tada. Okay, so nombor tu tetap tau. Nombor-nombor tu tetap. Okay, so on diagram, complete the light path from O. Okay, so apa jadi? So critical dia kalau kita kira tadi 41.8. Incident dia berapa? So macam cakap tadi lah, ni 45. So sini 90, ni 45. So kalau sini 45, di angle ni, incident ni 45. So incident bigger than critical. So what happen? Total internal reflection. So ni akan turun ke bawah. Same angle 45. Ni total internal reflection ke? Pelik ya? Okay. Alright. Okay, complete the path. Cikgu dah lukiskan dengan anak panah. Anak panah, ada anak panah ada 2 markah. Tak ada anak panah, hilang 1 markah. Name the light phenomena. Total internal reflection. Okay, ni penting. Binocular. Lama dah tak trial mana? Trial SBP kot. Trial SBP tahun lepas keluar soalan ni pasal binocular. Tapi SPM tak keluar-keluar pun. Okay, SPM tak keluar. Cikgu rasa tak keluar dan tak pernah keluar lagi. Okay, so dia minta apa? Tu so, korang kena lukis the ray path entering both prism in your drawing indicate the direction. Okay, anak panah penting. Right, so ini tengok betul-betul. Kalau binocular macam mana? Tunjuk tadi pun baris lah. Okay, so buat dulu dari mata straight. Straight. Langgar. Okay. So di langgar ni akan ada total internal reflection yang pertama. Okay, then total internal reflection yang kedua. Okay, and then total internal reflection yang ketiga. Okay, and then total internal reflection yang keempat. Okay, macam tu. So how many total internal reflection occurs in binocular? The answer will be 4. 1, 2,
3 total internal, 4 total internal. Okay, yang ni tapi markah ni tak dapat 2 markah lagi. Apa masalah dia? Nak panah. Anak panah, wajib. Okay, untuk light, korang nak lukis untuk lens ke, untuk total internal ke, untuk refraction ke, mirror ke, tak kisah. Asalkan light, arrow dia paling penting. Tak ada arrow memang kita anggap salah. Maknanya kita tak tahu light tu travel dari mana. That's why arrow is really important. So dalam kes ni, dia mesti daripada luar masuk ke mata. Sebab kalau buat terbalik, maksudnya mata keluarkan cahaya. Okay, kalau korang buat anak panah terbalik daripada mata keluar, tu maksudnya mata keluarkan cahaya. So, itu salah. Tu kesalahan lazim lah. Dah buat cantik lah, tiba-tiba arrow salah. Kosong. Okay. Arrow salah, kosong. 2 markah. Okay, kat sini. Table 8 shows the characteristic of 3 lenses. Okay, of 3 lenses. So, dia kata PQR, the focal length 1, 10 and 100. The diameter is small, big and big. Okay, tengok dia nak apa? Suitable characteristic to be used as objective lens. Okay, so kita balik kat sini. Objective lens yang mana satu? Yang kita letak mata atau nak tengok objek? Okay, so A ke B? Objective lens, A ke B? B. B, okay. So, yang mata tu kita panggil apa? Mata panggil eyepiece. So, mata kita panggil eyepiece. Jadi, sekejap kenapa dia macam ni? Okay, kejap. Okay. Oh. Baik. Okay, kejap Tak ada pula. Okay, tu kita share balik. Alright. Okay, again. So, kita nak jadikan dia mata. Okay, so mata kita nak ambil mana dulu? Kita ada yang focal length 100. Kita ada focal length 10. Okay, diameter kita ada big and small. Okay, so apa difference between focal length 10 and 100 tu? Dia macam ni. Focal length, okay, kalau dia nipis. Okay, kalau dia nipis, F dia jauh. Sebab F is the half of the center. Okay, kalau cikgu ada tebal, dia punya focal length, panjang fokus, adalah pendek. Okay, so ni thicker. Yang ni thinner. Okay, so kita nak pilih untuk objek yang kat depan. So objek tu, kita nak ambil yang dia punya focal length panjang ke focal length pendek? Panjang. Panjang. So panjang ada 2, Q ke R. Okay, satu lagi diameter memang kita pilih besar. So diameter ni jawapan dia standard. Okay, diameter kita ambil big. Jawapan dia standard. More light can be. Okay, kita tengok balik. Lens kan? Lens apa fenomena dia? Can be reflect or can be refract?
So jawapan dia can be, more light can be refracted. Sebab dia pakai lens. Kalau mirror, baru kita cakap bigger mirror, Reflect. more light can be reflect. So kena tengok term. Term kena hati-hati. Lens, refract. Mirror, reflect. Okay, so focal length kita ambil longer. Okay, antara reason ambil longer adalah untuk objek dia kena lower power. Okay, so power is 100 over F. So longer focal length dia akan ada lower power. Okay, so power yang dekat mata kita, kita nak power kat mata besar. So bila besar kita ambil yang pendek. Okay, lagi pendek power tinggi. Lagi pendek tu maksud lagi tebal lah, sebab lagi tebal focal length pendek. Okay, lagi tebal focal length pendek power tinggi. Sebab tu kalau siapa dia pakai spek mata yang tebal-tebal tu, power dia tinggi lah tu. Okay, spek mata tebal-tebal tu maknanya power dia tinggi. Okay, parent korang ke, cuba tengok siapa yang pakai spek mata tebal-tebal. Okay, so based on the answer FC1 and FC2, determine the most suitable lens to be used as objective lens. The most suitable is R. Okay, done. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. 6, 7 je. 6, 7, oh ni. 8, 9, 10. Yelah. 11, 12. So 11, 12 sebab ni soalan nombor 8. Okay, soalan SPM nombor 8, markah dia 12. Okay, next. Okay, so diagram, lens in diagram is used as magnifying glass. Okay, so ni kita recap balik, magnifying glass, convex lens. Kat atas ni, yang cikgu dah senarai dah, application. Convex lens, magnifying glass. So magnifying glass when the object near to the lens less than F. Okay, magnifying glass. So apa karakteristik dia? VUM, virtual upright magnify. So kat sini bila dia letak ni depan F, virtual upright magnify. Okay, kalau cikgu letak dekat sini, virtual upright magnify tapi infinity. Okay, lagi 3 yang belakang. Okay, kita start dari belakang. Belakang sekali apa? Read. Read. Lepas tu? Risk. Freeze. Rim. Vum vum. So dia nak yang depan je. Dia nak yang ni je. Okay. So soalan pertama dia type of lens. Ni suka dia tanya. Sebab dia tahu kebanyakan student masih confuse concave and convex. Sebab tu dia tak tanya pun pelik-pelik. Sebab tanya ni pun dah banyak buat silap. Convex lens. Sebab dia tanya concave convex pun orang buat silap. So dia tahu ni convex lens. Okay, so draw array diagram. Ni cikgu nak ajar korang. 3 markah. Macam mana nak lukis. Okay, ni untuk magnifying glass. Cikgu padam ni dulu. So korang tahu image dia akan jadi zoom, akan jadi besar. Lepas tu bila dia kata upright tu, okay, upright tu image dia akan duduk same side. Okay, sorry, virtual. Virtual untuk case ni dia duduk same side. Cikgu lukis dulu. Okay. Macam mana nak lukis? First, ambil pembaris straight. Okay, straight. Tanda anak panah, jangan lupa. Sampai tengah. Lepas tu pergi mana? Cikgu dah ajar semalam. Mesti lalu F. Oops. Okay. 1 markah. Kalau nak dapat 1/3 boleh stop kat sini. Dapat dah 1/3. Okay, markah kedua. Ni kalau boleh pembaris tadi. Kan? Pembaris tadi jangan ni. Tarik ke belakang. Putus-putus. Okay, 1 markah. Markah kedua. Cuba pakai warna purple. Dari objek. Lalu tengah. Okay. Lalu tengah. Dan dalam tengah. Putus-putus.
Okay, so image dia. Cikgu tak ada pembaris ni. Okay, kalau ada pembaris betul ke kat sini? Ke depan ni? Cikgu rasa macam depan lagi. Okay, cikgu rasa lah macam depan lagi. Pisang. Okay, kedudukan tu betul ke cikgu sebab cikgu tak akan pembaris kedudukan salah? Korang lukis dapat kat mana? Sama like that cikgu. Sama kan? Okay, so sama tu betul lah tu. Okay, so dia sambung macam tu. Okay, name the lens, convex. Lukiskan dah 3 markah. So mana 3 markah dia? Oh, lupa ni arrow. Okay, so 3 markah dia kat belakang tu. Merah ni 1 markah, purple 1 markah, image 1 markah. Okay, lepas tu baca karakteristik. Karakteristik tengoklah image. Image lagi besar dari objek, magnify. Okay, lepas tu kita tengok tegak, upright. And then size dia jadi bigger. Okay, size dia jadi bigger. Virtual, upright and magnify. Bigger dah tulis lah magnify. Virtual satu kita tulis. Okay, virtual. Tada, 3 markah free. Okay. Sepanjang PKP ni kan, ada satu benda cikgu tak pernah, dah lama tak makan. Secret recipe. Saya boleh sponsor tapi kat Penang je. Tak adalah, tak cikgu dah lama apa cut off sugar. Tapi itulah tak kurus pun, sedih betul aku. Okay, so dia tanya the two characteristic. Okay, kalau paper tu selain daripada lukis, dia mesti tanya karakteristik. Okay, dia minta 2. Tak payah bagi 2, korang dah pandai kan? Virtual, upright, magnify. Tambah sini 3. Apa barang dapat 2. Orang bijak mesti dapat banyak-banyak. Okay, tapi ni cikgu tegur tau. Kalau dalam exam, kalau korang confident boleh buat macam ni. Sebab contoh kalau korang buat virtual, upright, tiba-tiba kat sini diminish. Ni dia akan cancelkan dapat 1 markah je. Maksudnya ni betul. Tapi ni salah. So yang salah tu cancel yang betul. So nanti dapat 1 markah. So kalau confident, boleh tulis 3-3. Tapi kalau tak ikut jalan arahan dia, dia nak 2-2 lah. Kalau tak nanti dia panggil apa? Wrong cancel right. Dia panggil wrong cancel right. So yang salah tu akan cancelkan yang betul. Rugi oh. Tapi kalau confident silakan, tak ada masalah. Okey, so yang bawah pula. Okey. Okey, so yang bawah compound microscope. Okay, ni microscope. Containing objective lens and eyepiece. The focal length of objective lens is FO. Focal length of eyepiece is FE. Table to show 3 different distance of object and different distance between 2 lens. Okay, kat sini. Okay, mana yang nak pilih? Okay, so based on the table, state a suitable arrangement in order to build a simple compound microscope. Okay, so microscope ni ramai lah yang selalunya sangkut. Mikroskop, teleskop. So kita tengok dulu pasal mikroskop, teleskop, mikroskop lah mikroskop. Okay,
So kat sini cikgu dah tulis mikroskop. Okay, mikroskop duduk kat mana tu? Duduk kat situ. Between 2F and F. Sebab apa? Sebab apa tugas mikroskop? Okay, mikroskop tugas apa? Nak tengok benda kecil jadi besar. So that's why the image will be magnified. Okay, tapi objek tu kena duduk between 2F and F. Okay. So satu lagi pasal mikroskop kat sini. Okay. So untuk mikroskop kita ada, kalau nak untuk objek kita ambil higher power. Objek high power mean focal length dia pendek. Focal length pendek maksudnya dia thicker, tebal. For eyepiece, okay, focal length dia panjang. So dia lebih nipis, thinner. Okay, kod-kod lah korang lupa mikroskop yang mana. Mikroskop macam ni. Ni ada lens. Lepas tu dia panjang sikit kat bawah ni. Lepas tu baru dia ada lens lagi kat bawah. So lens yang kat bawah ni kena tebal. Thicker. Yang dekat mata ni kena thinner. Okay, why? Why? Kenapa? Sebab ni bila thinner nipis, F dia panjang. FE, eyepiece. FE dia panjang. Power dia jadi rendah. Because power is 100 over F. Okay. Yang tengok objek. Okay, nak tengok objek spesimen kat belah bawah ni. So dia punya F pendek. Power dia tinggi. Okay, so tu untuk mikroskop. Okay. Mata panjang. Okay, mata panjang, focal length panjang. Objek pendek je. Okay, objek pendek je. So kita pilih mana ikut knowledge tadi. Okay. Ikut knowledge kita tahu dulu. Alright, so first object distance. Objek tadi kena duduk kat mana? Duduk antara F dengan 2F. Okay, duduk antara F dengan 2F. Dah obvious lah. Depan dia ni. Ini. Dan ini. Okay, itulah arrangement dia. Sebab tadi cikgu tulis kat mikroskop ni, objek kena duduk dekat F, di antara F dengan 2F. Okay, dekat nota tadi, kat sini. Okay. So, objek duduk antara F dan 2F, mikroskop. Okay, antara F dan 2F. So, what will be the answer? Based on the table, state the suitable arrangement. Object distance, yang ini. F. Okay, so the object is more than F, but less than 2F. Okay, reason to produce real inverted and magnified image. For the eyepiece. Okay. Right. Okay, so the distance between objective lens and eyepiece is D bigger than FO plus FE. Okay, so kenapa reason dia? To produce clear image. Okay. Right, next one. Distance between image formed by object and the eyepiece. Okay. So less. Okay, U dia
Less than F. Kenapa less than F? To produce an virtual upright and magnified image. Sebab less than F kan? Virtual, upright and magnify. Okay, untuk yang mula-mula tu, dia mesti between real, inverted and magnify. Okay, so kat sini ada soalan tak? Kok ada yang tak faham kenapa cikgu pilih yang tu? Itu memang kedudukan dia gitu. So nak tak nak korang kena hafal. Objective lens, eyepiece, objek kat mana and the image kat mana. Okay, so choose the most suitable. L, dah. Okay. Dapat tak? Korang sehari kan ada berapa kelas online? Around 3. Depends. Depends. Alena mungkin 5. Alianat 5. Tak, Nazmi. Tak, serius tak? Kalau sehari korang ada berapa kelas selalu? 2 macam tu. Oh, Around tu 3. 2, 3. So mula pukul? pagi. Pagi 9. Pagi 7. 9. Hah? 7? Kau kelas apa 7? Serius ah? Ya. Kelas apa? Language. Language. Ambil apa? Daf ambil apa? Tak, ni macam extra German class. Oh, pagi? Wow. Ya. Okay. Berapa lama? Sejam? About 2 hours macam tu. Kenapa ambil Jerman? Sebab papa suruh ambil exam nanti. Nak pergi Jerman ke? Switch. Oh, okay. Tapi Germany punya siapa nak masuk universiti kat Germany agak murah. Germany, France kalau korang nak pergi overseas lah. Kos hidup pun murah, agak murah lah kalau korang nak pergi. Tapi jangan convert lah, cuma kos hidup murah. Kawan cikgu ada seorang kawan, dia buat double PhD. So satu dia buat kat UKM, satu dia buat kat France. So dia duduk kat France. Lepas tu kalau macam supervisor dia dekat sini dia buat online lah. Tapi kalau dia balik dia jumpa supervisor dekat sini. So dia ada dua PhD. Dia tengah buat 2 PhD. But this season baik stay Malaysia. Yelah memanglah. Stay Malaysia lah daripada. Cikgu pun tak tahu overseas punya ni macam mana. Okay, kecuali US lah 100k above dah boleh meninggal kan. Itu pun dia kata bagus lagi. Okay. So kalau mana tahu kalau korang nak pergi Germany agak murah. Tak sebab education dia pun agak free kot, tak salah cikgu. Okay. Cikgu dulu tak berjaya, cikgu ambil France. Waktu lepas tu cikgu apply engineering. Nak pergi France, tak dapat. So duduklah dekat Malaysia ni. Okay. Nombor 7. 2017. Soalan 5. Okay, soalan ni sebenarnya dia dah pernah keluar macam yang dekat atas. Dekat atas kalau perasan ada soalan yang mula-mula kot. Yang soalan gambar orang. Ke kat bawah gambar orang? Cuma tak ingat dah. Kat atas rasanya ada gambar orang. Okay. Tapi yang tu mirror, cermin. Yang tu cermin. Yang ni dia ganti soalan yang sama. Tapi ini lens. Okay. So yang kat atas tu soalan mula-mula kita jawab. Mirror, concave mirror. Sebab dekat note cikgu dah bagi tahu. Concave mirror, the image we equal to convex lens.
Okay, so yang atas soalan pertama yang kita jawab mirror, concave mirror. So sekarang kita nak jawab convex tapi lens. Okay, so dia kata convex lens ni focal length dia 35 cm. Maknanya F ni senang kata 35 mm, pendek je. Okay. So kalau cikgu tanya 2F, berapa 2F? Okay, berapa? 70. 70. Okay, tapi cikgu tak tahu yang pokok tu duduk kat mana lah. Tapi assume kalau tengok image tu, okay, kalau tengok daripada image tu, nampak jelas dia duduk belakang 2F. The reason is, korang tengok image dia, pokok ke bawah. Dia punya daun ke bawah, maksudnya inverted. Lepas tu korang tengok size, size pun kecil, diminish. So kawan inverted real. So maknanya objek tu belakang 2F. Tu daripada konsep yang kita belajar, the object is behind 2F. Okay, lepas tu gambar satu lagi. Diagram show array diagram of convex lens with focal length 50 in a camera produce an image of H2. Okay. So kat sini pula focal length dia 50 mm. So dia punya 2F macam kita tahu 2F adalah 100 mm. And tengok gambar pokok tu pun nampak macam sama besar. So kalau sama besar cuma terbalik je. So maknanya ni inverted, real kawan inverted and size sama size. Okay, so cikgu harap ini korang dah hafal. Ni totally cikgu harap hafal. Kalau tak hafal lagi memang bab ni memang sangkut lah. Okay, so tu korang kena hafal. Okay, soalan pertama dia standard. Daripada dulu, kini dan selamanya dia akan tanya fenomena. So untuk soalan macam ni, satu markah percuma. Differentiate dia senang je. Kalau tulis perkataan mirror je, reflection of light. Tulis perkataan lens je, convex lens adalah refraction of light. Okay, pembiasan cahaya. Okay, so ni soalan nombor 5. So observe lah. Observe, compare the thickness. Okay, so 35 mm. 35 mm tu maknanya pendek. Pendek tu maksudnya kalau kita faham konsep bulatan, okay, pendek maksudnya dia nanti dia jadi gemuk. So maknanya bulatan, kalau dia punya bulatan tu kecil, dia gemuk sikit. Kalau dia punya F tu besar, dia lebih dia macam tu. Ni kalau kecil, ni kalau besar. Okay, so kalau yang 5.1 is thicker. Okay, 5.1 is thicker. Then 5.2. Reason 5.1 dia punya ni 35 mm. Yang ni lagi tebal, lagi nipis 50 mm. Okay, compare the height. Okay, sama juga the height kita boleh compare 5.1 is shorter. Okay. So relate the thickness with the focal length. So the thicker the lens, okay, the shorter the focal length. Okay, number 2, the focal length and height. The shorter the focal length, okay, the shorter the height. Okay, the shorter the height of image. Height. The height of image. Okay.
Okay, so tu 1, 2, 3. Sebab ni soalan nombor 5 kan, compare. A leaf blown by a strong wind. Okay, covered the upper portion of the convex land. Okay, so selai daun yang ditiup oleh angin kuat menutupi bahagian atas kantai cembung. What happened to the size and the brightness of image? Okay, so efek tak kepada size and brightness. Okay, No. size tak efek. Kenapa size tak efek? Because the size of image, okay, depend on position of object. Okay, the size does not change. The size remain the same. Okay, tapi dia punya brightness effect. Okay, brightness kenapa effect? Brightness lower. Sebab apa? Sebab dia dah tutup kan? So bila dia tutup, dia punya ruang untuk cahaya masuk dah makin kecil. So the brightness is lower as less light being refracted. Okay, tapi 2 markah, kenapa 2 markah? Sebab dia nak tanya apa yang jadi je. So korang hanya beritahu the size remain the same, the brightness is low. Dia nak jawapan tu je. Okay, the size remain the same, the brightness is low. Tapi cikgu bagi reason terus. Okay, kenapa size dia remain? Because the size is depend on the position of object. Dia duduk kat mana? Bukannya lens tu kena tutup ke tak. Dekat mana objek tu duduk. Okay. Tapi kalau dia dah tertutup, so ruang yang cahaya masuk makin sikit. So the brightness will be lower. Okay, as less light being refracted. Kenapa cikgu guna perkataan refracted? Sebab soalan ni adalah lens. So kalau dia kata mirror, less reflected. So kena tahu fenomena. Okay. Right. Okay, korang okay ke ni? Petang-petang ni senyap je. Okey, cikgu. Okay. Alright. Tadi macam ada kadrah. Oh, ada. Ada cikgu. Okay. Yes, Mariam, what? Mariam nak apa? Okay, okay. Boleh main lukis. Main nak kertas. Okay. Nah. Mariam dah. Sama-sama. Alright. Okay, so next one. Dah masuk C. Ya Allah, kuatnya. Tak ada bahagian B lah. Tek. Oh lah. Oh, dia tak pernah keluar bahagian B. Sekejap, cikgu cek yang bawah. Ya ke tak keluar bahagian B? Tak pernah keluar bahagian B. Okay, maknanya dia tak pernah keluar bahagian yang essay tak ada kira-kira. Sebab kalau dia keluar bahagian C, dia mesti ada kira-kira. C ada kira-kira. Ya. Ada kira-kira. So dia keluar bahagian C. Okay, so lens.
Lens pula. Asal lens? Apalah tajuk dia? Ni kata mirror. Tak apalah. Mirror. Okay, diagram show a man standing in front of curved mirror with his image shown in the mirror. Okay, so dia nampak image dia besar. Okay, macam mana dia boleh nampak image dia besar? So what type of mirror? So mirror apa boleh dapat image dia besar? Is it convex? Convex. Okay, convex. Kalau image besar, convex lens. But this is a mirror. So kalau nak dapat image besar, so it should be concave mirror. Sebab convex mirror will only produce virtual, upright, diminish. So for convex mirror, the image will always be smaller. Okay, will always be smaller, no matter the position. Behind C, at C, in between, in front, okay, all the 5 position, semua virtual, upright, diminish. So semua dapat smaller. So if you want to produce bigger image, boleh. Okay, you kena guna concave mirror. So kat mana dapat bigger image? So yang 3 ni lah. Tapi kalau tengok dia punya gambar, okay, the image, kita tengok image dia, orang tu, nampak image dia magnify. And then dia masih nampak kepala dia, maknanya the image upright. Kawan upright, always virtual. Ni cikgu pernah cakap. Kawan upright, virtual. Kawan inverted, real. Kawan upright, virtual. Kawan inverted, real. So, virtual, upright, magnify. So, kalau virtual, upright, magnify, there's only one position, virtual, upright, magnify. Which is less than F. Okay, less than F. Maknanya, mirror ni is too big. Maknanya orang ni berdiri kat sini. Okay, orang ni berdiri kat sini. While dia punya F focal length dia kat sini. Kat belakang. So that's why dia dapat image dia besar. Okay, ada ke mirror macam ni? Kalau tepi-tepi jalan semua memang tak ada lah. Tapi cikgu pernah jumpa mirror macam ni lah. Dia letak dekat Universal Studio Singapore. Ramailah ambil gambar. Okay, ramai ambil gambar sebab apa? Dia berdiri depan cermin tu. Lepas tu dia nampak kepala dia terbalik kat bawah. Dia macam excited gila. Kepala kat bawah. Padahal dia tak belajar dulu. Dia tak belajar curve mirror. Kesian dia. Okay. Okay, so state the light phenomena. So mirror. Okay, so tu kata soalan ni confirm keluar. Fenomena, fenomena, fenomena. So korang akan tengok kalau mirror, it is a reflection of light. Okay. So based on diagram 11.1, explain how the magnified image of the man is formed by the curved mirror. Okay. So first kita bagi tahu dulu apa nama mirror tu. Okay. So kita bagi tahu the man standing in front of concave mirror. Okay. Okay. So image produced by concave mirror Sekejap
Okay, sorry Perang dunia berlaku. Okay. Yang kali keberapa cikgu pun tak tahu dah. Okay, image produced by a concave mirror depend on position of the man. Okay. So nombor 3 apa? Nombor 3, the man stand at the position less than the mirror focal length. Okay. So, nombor 4 baru bagi tahu. The image produced is virtual, upright, and magnify. Okay, virtual, upright, and magnified. Okay, dapat tak 4 markah? Ada tak Dapat. soalan nak tanya? Kenapa jawapan dia macam tu? Okay, itu jawapan dia lah. Saya nak tanya kenapa jawapan dia macam Okay, kenapa jawapan macam tu? Alamak. Okay, so dia macam tahu bila korang nak explain, kalau boleh plan your explanation. Sebab kadang-kadang korang terus jawab the image produced by concave mirror is virtual, upright, magnify. Lepas tu dia macam blur. Lepas tu aku nak tulis apa lagi? Dia macam blur. So cuba buat step by step. Maksudnya ceritalah daripada awal macam laki tu, okay, cermin tu macam mana. Okay, satu lagi, dekat mana dia letak kebat? Dekat sini lah. 4 markah ni lah kebat dia. So 4 markah tu selalu kebat. Kadang-kadang application, kadang-kadang dia tanya macam ni, how, explain how. So kat situ kebat dia. So dalam bahagian C, so dekat situ kebat. Right? Maknanya kalau kata bahagian B dengan bahagian C, kebat dia berapa markah? Bahagian B akan ada 4 markah, bahagian C akan ada 4 markah. So bahagian yang kena macam ni, explain macam ni. Okay. So itu concave tau. Sebab kat sini kebat dia kebat dia sebenarnya bukan kebat. Kat sini sebenarnya bukanlah kebat. Kalau korang tak tahu beza between a concave and convex, yes, it will be a problem. Okay. Image formed by a concave mirror, image formed by a convex mirror, ya, ini akan banyak problem. Sebab dekat sini dia tak bagi tahu bentuk, dia hanya bagi tahu curve mirror. Okay, curve mirror. Because soalan A adalah pasal concave. Tapi bila masuk soalan B dah jadi convex. Sebab apa? Dia kata curve mirror are always used as security mirror in shop. So yang letak dekat shop tu semua adalah ni. Letak kat kedai apa semua tu dia pakai cermin yang ni. Convex mirror. Tujuan dia pakai convex mirror. The image produced is virtual, upright and diminish. So image yang terhasil kat cermin tu masih macam biasa lah. Maknanya kepala orang tu kat atas, kotak kat atas, lantai kat bawah. Dia sama. Okay, upright. Tapi image semua jadi kecil. So dia akan dapat wider view. So bila soalan yang bawah ni pula bukan concave dah. Soalan A tadi concave. Masuk soalan bawah ni adalah soalan berkaitan dengan convex. Okay. So kita kena ni tengok dia punya bentuk and kita pilih. So macam yang cakap tadi, kalau curve mirror kat kedai tadi convex. So tinggal 2 jawapan. The size of curve, so kita nak dia besar, bigger curve. Okay, position dia kita tak nak ada obstacle, kita nak nampak semua. That's why kau nampak kat 7E. 7E selalu ada. Dia letak dekat atas. Okay, so characteristic of coated material as a strong reflector.
Okay, so kat situ dah ada dapat pilihan dia S. Okay, so kita cerita satu-satu. Okay, so explain suitability. Lepas ni kita buat last kira-kira tu. Okay, kat sini. So kenapa convex? Okay, convex. First reason, ni korang tahu cara nak jawab buat table. So bagi tahu dulu type of mirror convex. Okay. So first tulis dulu type of mirror. Convex. So tulis convex tu pun dah ada markah. Reason dia because convex is convex mirror convex mirror. Convex mirror apa dia akan buat? Dia akan diverging light. Okay, so kita boleh tulis it will give wider view. Okay. Number 2, the size. Size of curve. Big. Okay, kenapa size of curve big? Ini jawapan standard. More light can be. Term kena betul. Mirror reflected. Okay, position of curve. High. Okay. Less obstacle to see the image. Okay. So characteristic of quoted tu strong reflector. Okay, boleh buat reason yang sama. Okay. Contohnya kat situ. Okay, buat table lah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baru 8. Okay, mana lagi 2? The most suitable curve mirror is S. Aduh, anak aku duk meringit kat luar tu. Okay, is S. Okay, bagi tahu. Because it is, kalau nak senang sikit, buat macam ni. It's a big curve convex mirror. Okay. Position higher. Position high. And coated with strong reflector. Okay. Dapat tak? Tengah tulis part. Yang mana? Soalan apa? Ada soalan? Ini Kadra, Lafina, siapa yang tanya tadi? Cikgu tak perasan. Tak, tadi nak cakap tengah salin lagi. Okay, salin dulu.
Okay. Okey tak? Okey tak? Senyap semua. Tengah kusyuk menyalin ke apa? Ya, cikgu, kusyuk menyalin. Kusyuk menyalin lah. Okey, okey, okey. Salin, salin, salin. Dah salin nanti beritahu. Sudah dia. Okey. Dah cikgu. Cikgu nak tukar office jap. Ha. Okey. Okey, jap tak best lah. Office lain lah pula. Okey, okey, kita kat bilik darjah. Wow. Nampak belakang tu ada 1, 2, 3. Ha. Kindergarten. Nampak macam futuristic sikit. Jap. Kindergarten lah, kindergarten. Ha? Macam mana dia? Kat terowong mana tadi? Terowong mana? Okey. Ni terowong Star Wars lah. Tring. Oh. Okey, nanti Anakin Skywalker di belakang. Millennium Falcon. Millennium Falcon kau. Dengan headset sekali lain macam je. Ni gaming. Cikgu nak belajar buat live stream, nak main game. Tengok macam ramai je buat. Macam best je. Tanya Nazmi. So, orang bagi star macam okey. Dan Nazmi main ni ke? Buat live stream ke? Tak. Tapi lepas SPM mungkin. Lepas SPM. Dah ada idea tu, dah ada ni tu, cerita-cerita bagus betul. Okey. Cikgu pun tengah belajar macam mana nak buat live stream. Live stream yang diorang dapat duit tu, tak faham juga aku macam mana buat. Okay, so last kita kira kat sini. Sebab ni bahagian C saya kira. So maknanya kat sini kita nampak yang dia tak ada kat bahagian B. So dia tak ada kat bahagian B sebab tak ada kira-kira. So dia masuk kat bahagian C sebab ada kira-kira. Okay, so diagram 11.2 show formation of image by a convex lens. Okay, the focal length, dia bagi tahu dah. Focal length is 6. Okay, so cara logiknya 2F dia 12 lah. Tapi kita nak kira, kita tak payah pun. Tak payah tahu 2F pun, kita tahu F je. Okay, so cikgu recap balik. You have 3 formula. The first one, the power 100 over F. And F tu dalam sentimeter. So selalu dia bagi sentimeter. And another one is 1 over F equals to 1 over U plus 1 over V. This is given to you. Dia bagi dalam senarai formula. Or the last one, magnification V over U. Okay. So dia nak the power of convex lens. The power. So dia nak power, guna je lah formula yang pertama. So power 100 over F. So 100 divided by 6. 16
0.67. Unit jangan lupa. Unit dia diopter. Okay, tapi ni positif. Okay, positif kalau convex tau. Kalau lens dia adalah concave, dia jadi negatif. Okay, tapi setakat ni SPM tak pernah lagi keluar concave mirror. Kalau kompresan yang paper 1 pun tak ada soalan concave mirror. Tapi dia keluar bila? Trial. Okay, waktu trial. So waktu trial kalau ada concave concave mirror pula. Cikgu silap. Concave lens. Ni convex lens. Convex lens. Concave lens something like this. So if you have concave lens, yang kena ingat dia sama macam convex mirror tadi, image dia is only one image. Virtual, upright, diminish. Okay, virtual, upright, diminish. And kalau kita kira power, power dia jadi negatif. That's how they differentiate positive, convex dengan concave. So power for convex positif, power for concave negatif. So dia differentiate macam tu. Okay, so image distance guna formula nombor 2. 1 over F equals 1 over U plus 1 over V. So object distance dah bagi tahu tu Ni object distance from the object 9 cm. So masuk je equation 1 over 6 equals 1 over 9 plus 1 over V. So 1 over V is 1 over 6 minus 1 over 9. Okay. So you get 1 over 18. So V is equal to 18 cm. Okay. Logik tak 18? Okay, logik because kalau kita recap balik kat sini, F dia adalah 6. Okay, so F dia 6 cm. And based on that information, 2F will be 12 cm. So kat mana objek tu duduk? Objek tu is in between. Okay, U object is less than F and bigger than F. Okay. And 2F. So dia duduk tengah-tengah. So kalau dia duduk tengah-tengah, yes. Bila kita ambil value V negatif, value V positif. V negatif, V positif. Okay. So kalau V, dia memang kita masuk je formula. Kalau dapat negatif tu bermaksud virtual. Kalau negatif tu dapat kat sini. Okay, maknanya okay, negatif macam ni. Cuba balik Maknanya kalau cikgu buat F, sini 2F. Okay, so objek yang duduk kat belakang ni, kita dah belajar tadi real inverted diminish. So dekat sini real inverted same size. Tengah ni real inverted magnify. Okay, yang depan ni real inverted virtual upright magnify. Depan ni pun virtual upright magnify. Cuma dekat F ni magnify dia infinity. So infinity ni kalau kita cari image dia tak jumpa. Jawapan dia infinity. Sebab image dia infinity. So yang mana akan ada negatif kat sini. Okay, so image yang virtual nanti nilai V dia adalah negatif. Okay, tapi ni korang tak payah ni lah sebab selalunya tak tanya pun. Tapi for your information akan dapat itulah. Sebab tu bila cikgu cerita tadi concave lens, the image will always be virtual upright diminish, always virtual. That's why kalau kita kira dia akan dapat negatif. Okay, so kita ambil yang kat sini, balik kepada soalan. So dia punya objek duduk kat 9, dia punya F 6. So objek dia in between. So image dia belakang ni jadi besar. So berapa jauh? 18 cm. Sebab F kat sini 6 cm. Yang ini tadi 2F dia 12 cm. Okay, so cikgu pakai pen lain. Contoh cikgu pakai pen hijau. So kalau objek duduk dekat 2F. Okay. Objek duduk kat 2F. Image dekat mana? Image dekat 2F. Okay, so kalau objek dia belakang lagi. Contoh cikgu pakai pen biru.
belakang 2F. Contohnya image dia dekat 18. Okay. So dia punya objek dia dekat 18. Image dia dekat mana? Image dia nanti dekat sini. Dekat 9 cm. So korang boleh buat kiraan tu nantilah. Tapi kita akan nampak image dia akan jadi macam tu. Virtual. Yang untuk virtual pula. Dalam case ni, yang warna merah ni, real, inverted and diminish. Real, inverted and magnify. Sebab objek dia duduk di antara 2F dengan F. So position of object tu penting. Okay. Okay. Any question? Dapat tak? Dapat? So tu dia punya konsep. Yang tu cikgu tambah lah. Tapi kalau ikut soalan tu, just ni je lah. Nombor 1, 2. Okay, nombor 3 last one. The height of image. Okay. So height of image, kita boleh guna magnification. Magnification, height of image over height of object. Okay, atau kita buat V over U. Okay. So kat sini, dia ada bagi tahu ke height image? Ada. Height object. So dia kata height object is 2 cm. Height object 2 cm. Okay, so kita ada maklumat height object 2 cm. Kita nak cari height of image, tak tahu. And kita tahu V is 18. And kita tahu U, object distance, which is 9. So we can use that equation. So guna kat sini, height of image over 2 equals to object distance 18 over 9. So basically kita akan dapat 18 over 9 times 2. So height of image will be 4. Okay, and basically this is a ratio. So this is a ratio. Ratio tu maksudnya 18 bagi 9 kan 2. So image dia pun akan double up 2 kali ganda. Okay, the image will double up 2 times, 2 kali ganda. So this is the height of image, 4 cm. Okay, dapat tak? Dapat? Okay, settle. Okay, selesai. Okay. So ada mana-mana yang nak salin ke? Ke korang SS je? SS screenshot. Salin real time. Salin mana? Ada nak salin Dah Nazmi ke? Dah SS. Okay. Alright. So kita stop kat situ dulu kot. Yang ni nanti kita buat. Okay, esok kelas pagi pula tau. Okay, go. boleh. Esok kelas kita Boleh. pagi. What time, cikgu? Esok at night. Jap. Sekejap sabar. 9. 9. 9. Yeah. Okay. Alright. Tomorrow Thursday kan? Betul kan? Okay, betul lah. 9 till 11. Betul. Okay. Okay. Alright. So esok Dafina ada kelas ni ke? Ada kelas ni lagi? Apa? Jerman? Ada. Ada. So pukul 7. Pukul 8. 7 7. Okay. Cikgu stop dulu. Tada.
Okay, so kita berada di... Sekejap, tukarlah. Cantik sikit. Okay. So itulah dia untuk hari ini. Alright. The Flash. Cikgu bangga sebab ni baju, korang tahu tak ni waktu baju cikgu bila? 2012. Salah. 2010. Salah. 2008. 2006. 2003. La ilaha illallah. Wow. 2006 cikgu muat lagi. Wah, rasa bangga pula. Okay. Allen. Tu lah. Tapi dah lusuh lah. Cuma macam suka pakai. Dulu cikgu kumpul lah baju-baju macam ni. The Flash lah, apa lagi lah. Batman lah, apa benda lah. Mickey Mouse. Mickey Mouse tak lah, ketul sangat. The Flash lah, apalah, Superman lah. Cepat cikgu no kau weh. Ha? Tak, ni waktu cikgu sekolah. Waktu sekolah dulu. Okay. So itulah dia untuk hari ni. Okay, so kita rehat dulu untuk petang ni. Kita jumpa esok pagi pukul 9. Tersambung sikit lagi. Tapi cikgu rasa macam esok habis lah. Esok habis. So maknanya kalau ikut jadual yang cikgu dapat, kelas light ni sampai hari Jumaat. Tapi sebab kita mula awal, so rasanya esok boleh habis. So kita tak payah buat. Mungkin kalau ikutkan jadual chapter 2. Maknanya hari Jumaat nanti kita buat chapter 2. Okay. So kita start chapter 2 form 4. Okay, so kita berehat dulu. Selamat berehat semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, bye cikgu. Cikgu, bye. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Sama-sama. Thank you, Cikgu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye Sofina. Bye Sofia. Bye, Okay, Cikgu. bye Mia. Ui, laju Bye korang cikgu. keluar. Bye-bye. Bye Mia.